Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali. Kita akan teruskan pelajaran matematik tingkatan 1 dalam bab 12, pengendalian data dengan standard kandungan 12.1, proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. Kita akan sambung dengan standard pembelajaran 12.1.3 membina perwakilan data bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian suatu perwakilan data. Baiklah pelajar, dalam video kali ini kamu akan lihat satu lagi perwakilan data iaitu plot batang dan daun. Baiklah pelajar, mari kita berkenalan dengan plot batang dan daun. Plot batang dan daun ini adalah sejenis perwakilan data yang mengasingkan nilai data kepada batang dan daun mengikut nilai tempat. Kalau kamu lihat contoh di sini. Ini adalah plot batang dan daun terbagi kepada dua bahagian. Laju pertama adalah batang dan laju kedua adalah daun. Data telah diasingkan mengikut laju-laju ini. Bagaimana kita nak lihat dan baca data dalam plot batang dan daun ini? Daun biasanya daun untuk nilai digit yang akhir bagi nombor itu. Manakala bahagian batang ialah untuk digit atau digit-digit yang lain di sebelah kiri nombor itu. Maknanya bahagian batang ni tak semestinya satu digit sajalah. Kemungkinan boleh jadi 2 ke, 3 ke atau lebih daripada itu. Kita lihat contoh. Andaikan kamu ada nombor ini 91. Apakah digit akhirnya? Ya, digit akhirnya 1. Jadi 1 ni akan berada di ruangan daun. Sebab digit akhir bagi nombor itu. Kita lihat seperti berikutlah. Manakala 9 ni merupakan digit yang berada di sebelah kiri. Jadi digit yang berada di sebelah kiri ini akan berada di ruangan batang. Seperti berikut. Walau bagaimanapun, plot batang dan daun ini hanya sesuai digunakan untuk data kategori dan data diskrit bagi bilangan data yang kecil sahaja. Plot batang dan daun ini juga mengekalkan nilai data asal. Data asal ni tidak berubahlah. Dan dengan plot batang dan daun ni juga, ia dapat membantu kita mengesan permatian yang ganjil, iaitu nilai ekstrim dalam data. Baiklah pelajar, mari kita lihat contoh satu yang berikut. Data di atas menunjukkan jarak lompat jauh dalam meter bagi Raj dalam 10 percubaan. Wakilkan data tersebut dengan plot batang dan daun dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Baiklah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Kamu telah diberi suatu set data yang menunjukkan jarak lompat jauh dalam meter bagi Raj dalam 10 percubaan. Data yang diberi ini adalah dalam bentuk nombor perpuluhan. Kita kena wakilkan kesemua 10 data ini dengan menggunakan plot batang dan daun. Baiklah pelajar, mula-mula cikgu bina satu jadual yang terdiri daripada dua ruang laju. Ruang laju yang pertama adalah sebagai batang, manakala ruang laju yang kedua di sebelah kanan ini adalah daun. Bagaimana pula data-data di atas dimasukkan di ruangan ini? Baiklah, mula-mula kita kena tulis setiap data satu demi satu dengan nombor bulat sebagai batang. Apakah nombor bulat bagi setiap data ini? Cikgu ambil satu contoh lah. 3.5. 3 adalah nombor sebelum titik perpuluhan. Jadi 3 nombor di depan ini adalah nombor bulat. Kalau 2.8 bermakna 2 adalah nombor bulatnya. Jadi nombor-nombor bulat ini kita akan tuliskan di ruangan batang. Tapi kamu kena pastikan yang nombor bulat ditulis dalam tertib menaik. Dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Cuba kita lihat balik datanya. Apakah nilai yang terkecil? 2.6 adalah nilai yang terkecil. Bermakna 2 adalah nombor bulat yang terkecil.
Manakala 5.0 pula adalah nilai yang terbesar. Bermakna 5 ini adalah nombor bulat yang terbesar. Jadi cikgu tuliskan nombor bulat ini bermula dari 2, 3, 4 sehingga 5 di ruangan batang. Seterusnya, apa yang kita nak tulis pula di ruangan daun? Ya, nombor selepas titik perpuluhan. Selepas titik perpuluhan maknanya nombor di sebelah kanan. Misal kata kita lihat 3.5. Selepas titik perpuluhan nombornya adalah 5. Jadi 5 ni kita akan tuliskan di ruangan daun. Kalau 2.8 maknanya 8 yang akan ditulis di ruangan daun. Baiklah, sekarang kita ikuti langkah yang berikut supaya kamu tidak tercicir sebarang data. Mula-mula kita lihat data yang pertama, 3.5. Apa yang cikgu buat? Cikgu potong dulu datanya. Cikgu potong 3.5. 3 tadi kita dah tuliskan di ruangan batang. Jadi 5 kita tulis di ruangan daun. Sebaris dengan nilai 3. Kita teruskan lagi dengan data yang kedua. 3.1, cikgu potong datanya. Kemudian cikgu tulis nilai 1 sahaja di ruangan daun. Sebaris dengan nilai 3. Seterusnya 2.8, cikgu potong datanya. Dan cikgu tulis 8 sahaja di ruangan daun. Sebaris dengan nilai 2 di sini. Dan kita teruskan lagi dengan data yang berikutnya, 3.6. Cikgu potong datanya dan cikgu tulis 6 di ruangan daun. Kemudian data yang berikutnya 3.2. Kita potong dan kita tulis 2 sahaja di ruangan daun. Pastikan kamu tulis di baris yang betul sesuai dengan nilai batang dia. Okey, seterusnya 3.5. Kita potong datanya dan kita tulis 5 di ruangan daun. Dan berikutnya ialah 2.6. Cikgu potong data ini. Dan 6 dituliskan di ruangan daun iaitu di baris yang pertama yang sepadan dengan nilai 2. Seterusnya 4.5, cikgu potong datanya dan cikgu tulis nilai 5 di baris yang ketiga sebaris dengan nilai 4 di sini. Dan berikutnya 2.8, cikgu potong datanya dan cikgu tulis nilai 8 di ruangan daun. Dan akhir sekali, 5 bulan sifar, cikgu potong datanya dan cikgu tulis nilai sifar sahaja di baris paling bawah sesuai dan sepadan dengan nilai 5 di sebelah kiri. Okey, di sini. Sekarang kita dah tuliskan semua data yang ada di atas tanpa sebarang keciciran di dalam plot batang dan daun ini. Okey, ada lagi satu perkara yang kamu kena lakukan. Kalau kamu lihat data di ruangan daun ini tidak tersusun. Contohnya di baris yang pertama 868. Jadi kita kena susun data ini dalam satu tertib iaitu tertib menaik dari nilai terkecil mula dari kiri sehinggalah nilai yang terbesar ke arah kanan. Jadi cikgu tambah lagi satu jadual. Cikgu tambah lagi satu jadual. Jadual yang sama cuma apa yang berubah ini nanti di ruangan daun. Di ruangan batang tetap sama sebab tadi kita dah susun awal-awal nilai di ruangan batang ini dalam tertib menaik. Jadi untuk baris yang pertama untuk nilai batangnya 2. Kalau kamu lihat datanya ialah 868. Jadi kita tulis mula daripada yang terkecil iaitu 6 diikuti dengan 8 dan 8. Seterusnya, untuk nilai batang 3, nilai yang terkecil adalah 1 diikuti dengan 2, 5, 5 dan 6. Okey, untuk kedua data yang terakhir 4.5 jadi 4, 5 dan 5 sifar. Jadi 5 sifar seperti berikut. Sekarang kita dah pun tuliskan ke semua data di ruangan batang dan daun ni masing-masing dalam tertib yang menaik. Akhir sekali, kamu kena tulis kekunci dan tajuk bagi plot batang dan daun yang telah kamu hasilkan ini. Kekunci menunjukkan unit bagi batang dan daun dan biasanya kekunci dituliskan di bahagian bawah plot batang dan daun. Cikgu tuliskan kekuncinya seperti berikut.
Untuk tulis kekunci ni kamu boleh ambil mana-mana nilai dalam plot batang dan daun. Satu nilai dari bahagian batang, lagi satu nilai dari bahagian daun. Cikgu ambil 2.6. Cikgu tuliskan sebegini. 2, kemudian garis 6. Bermakna 2.6 meter. Garis tengah ni menunjukkan pengasingan antara nilai batang dan juga daun seperti dalam jadual. Okey, jangan lupa tuliskan tajuknya. Apa agaknya tajuk yang sesuai untuk plot batang dan daun ini? Ya, cikgu pilih tajuknya sebagai jarak lompat jauh. Seterusnya, berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Apa justifikasi yang sesuai? Ya, plot batang dan daun ini sesuai digunakan untuk memaparkan jarak lompat jauh Raj dalam 10 percubaan. Cikgu teruskan lagi dengan contoh yang kedua. Data di atas menunjukkan umur sekumpulan peminat sukan badminton. Wakilkan data tersebut dengan menggunakan plot batang dan daun. Baiklah, mari kita lihat penyelesaiannya. Kamu telah diberi suatu set data yang menunjukkan umur sekumpulan peminat sukan badminton. Umur ini adalah dalam nilai puluh sahaja. Macam mana kita nak masukkan data ini di plot batang dan daun? Cikgu ambil satu contoh lah. Digit nombor yang pertama, nilai data yang pertama adalah 23. Kita lihat nombor yang depan 2. 2 adalah digit 10. Jadi digit 10 ni, yang sebelah kiri ni kita akan letakkan di ruangan batang. Manakala 3 di sebelah belakang, nombor di sebelah belakang ataupun paling kanan merupakan digit sah. Digit sah ni kita akan letakkan di ruangan daun. Okey, cikgu akan mulakan dengan meletakkan nilai-nilai digit puluh dulu di ruangan batang. Tapi sebelum tu kamu kena lihat dulu julat data yang diberi sebab kita kena susun digit-digit di ruangan batang ini dari nilai terkecil sehingga nilai yang terbesar. Okey, kamu lihat pada data ini, apakah nilai yang terkecil? Ya, 15 adalah nilai data yang terkecil. Jadi, digit puluhnya adalah 1. Jadi, mula dari 1. Kemudian, apa pula data yang terbesar dalam set data ini? Okey, kalau kita lihat di sini nampaknya 55 adalah nilai yang terbesar dalam set data ini. Maknanya, digit puluh yang kita ambil adalah 5 untuk digit yang terbesar. Jadi kita susun digit itu di ruangan batang ini bermula dari 1, 2, 3, 4 sehinggalah 5. Kita kena susun ia secara berturutan. Kalau kamu lihat untuk nilai batang 4, tidak ada sebenarnya data yang bermula dari 4. Maksudnya yang nilainya 40 ke atas. Yang ada hanya nilai belas-belasan, 20-an, 30-an dan juga 50-an saja. 40 ke atas, 40-an tak ada. Tapi kita kena letakkan juga nilai 4 itu. Sebab kita kena susun nombor-nombor di ruangan batang ini dalam tertib menaik secara berturutan walaupun nilai itu tiada. Okey, sekarang kita nak tulis pula nombor-nombor di ruangan daun iaitu digit sah bagi data di atas. Okey, seperti yang kamu dah buat sebelum ini, kita kena ikuti langkah iaitu potong data dan tulis data satu demi satu sehingga selesai. Kita lihat data yang pertama 23. Cikgu potong 23 ni. 2 dah ada di ruangan batang. Maknanya digit sahnya 3 lah. 3 kita akan tulis di ruangan daun. Okey. Kita tulis sebaris dengan nilai batang 2 ini. Sebegini. Okey. Data yang berikutnya ialah 55. Maknanya kita akan tulis di baris yang terakhir. Digit 5. Kita potong dulu datanya. Dan kita tulis nilainya. Nilai digit sahnya ialah 5. Okey. Cikgu akan teruskan. Potong data dan tulis nilai digit sah di ruangan daun sehingga selesai semua data ini.
Baiklah, sekarang cikgu dah selesai. Masukkan semua digit sar dalam data di atas ini di ruangan daun. Langkah yang seterusnya, kita kena susun pula data yang berada di ruangan daun ini dalam tertib menaik. Nombor-nombor ini tidak tersusun lagi. Jadi cikgu salin balik jadual ini. Okay, bahagian batang ini tidak berubah sebab memang dah tersusun. Kita ubah saja digit-digit di ruangan daun. Untuk nilai batang yang pertama, digit di ruangan daun menjadi 5, 7, 8 dalam tertib menaik. Berikutnya ialah nilai batang 2. Jadi di ruangan daun kita dapat sifar 1, 3, 3, 5, 5, 7, 8. Seterusnya untuk 3 kita dapat sifar 2, 5, 6, 7, 8. 4 tidak ada untuk nilai ini. Dan seterusnya yang terakhir nilai batang 5 kita susun nombornya menjadi sifar 3, 5 di ruangan daun ini. Baiklah, sekarang kita dah susun semua. Nampaknya ia sudah dalam tertib menaik. Langkah berikutnya kita kena tuliskan kekuncinya. Untuk kekunci ni kamu boleh ambil lah mana-mana data di ruangan batang dan daun ini. Katakan cikgu pilih 1 dan juga 5. 1 dan kita kena buat garis. Ini merupakan pemisah antara batang dan daun. Kemudian 5 bermakna 15 tahun. Memandangkan data ini adalah umur sekumpulan peminat kan. Jadi unitnya adalah tahun. Dan akhir sekali kita tuliskan tajuk. Cikgu pilih untuk tulis tajuknya sebagai umur bagi peminat sukan badminton. Baiklah pelajar, cikgu harap kamu sudah jelas sekarang dan boleh membina plot batang dan daun dengan sempurna dan baik selepas ini.